Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Husin Kedah dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau dan masuk di dalam iftikar. Situ. Dan masuk di dalam iftikar. Ini 9 daripada sifat yang wajib bagi Allah. Apa maksud sifat iftikar? Tuhan tu tidak ada sifat iftikar. Iftikar ni berajak, maka Tuhan tidak ada sifat iftikar. Maka iftikar ni kalau mengaji dalam nahu, dia panggil na'at sababi ke apa dia, bukan na'at hakiki. Kerana iftikar ni bukan sifat kepada Tuhan, sifat kepada benda selepas pada hak Tuhan. Apa dia? Sifat berhajatnya makhluk. Makhluk tu, hak berhajat tu sifat kepada makhluk, bukan sifat pada Tuhan. Kalau kita jemuh dia. Jadi sifat berhajatnya makhluk. Bukan kata sifat berhajat. Tuhan ada lagi berhajat dak. Maka sifat yang menyebabkan makhluk berhajat ke Tuhan, tu maksud dia. Ada 9 sifat yang menyebabkan makhluk jadi berhajat ke Tuhan. Sifat istighna ada 11. Apa dia sifat istighna? Sifat yang menyebabkan Tuhan tidak berhajat ke sesuatu benda. Manakala iftikar ni sifat yang menyebabkan benda lain berhajat pula ke dia. Maka apabila ada 2 ciri ni, dia tak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia, maka benda tu layak dipanggil Tuhan. Kalau tak cukup 2 syarat tu, bayar sejuta pun tak jadi Tuhan lagi. Ngaku kau soho orang panggil dia Tuhan kau, tak bukan Tuhan. Kerana tak cukup 2 syarat ni. Maka hak cukup 2 syarat ni tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia, so saja. Yakni Tuhan yang sebenar, yang nama dia Allah Ta'ala. Hak lain, wak marilah berapa dia pun, semua tu tak cukup syarat berlaku. Maka apabila tak cukup syarat, secara jujurnya dia bukan Tuhan. Sekali pun dia mau kata benda ni Tuhan, kau berapa dia, benda ni tidak dipanggil Tuhan. Apa dia 9 sifat tu? Wahdaniyah. Tuhan itu tunggal. So, apabila Tuhan itu so, lagu mana pun, semua makhluk akan berhajat kepada dia. Kalau 2 saja, separuh berhajat kepada Tuhan A, separuh berhajat kepada Tuhan B.
Apabila hok berhajat kepada Tuhan B, ya tak perlu dah kepada Tuhan A. Berarti Tuhan A lemah pada masa tu. Hok berhajat kepada Tuhan A, Tuhan B pula lemah. Maka kalau dua start berlaku kelemahan. Start dah bermula dah berlaku kelemahan. Tu kalau dua, 3, 4, 360, lagi-lagi lah banyak lagi kelemahan. Kudrat, Tuhan ada kuasa. Apabila Tuhan ada kuasa, menyebabkan makhluk berhajat kepada dia. Iradat, Tuhan ada keinginan. Tuhan nak kata aku nak mulia ke siapa-siapa dia aku nak. Aku nak hina siapa-siapa dia aku nak. Aku nak buat jadi pemimpin siapa dia aku nak. Aku nak jatuh ke dia aku. Yuzillu man sya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Tuhan mulia ke orang, Tuhan hina ke orang. Maka menurut keinginan Tuhan. Maka kerana Tuhan ada keinginan inilah menyebabkan manusia sangat berhajat kepada Tuhan. Mudah-mudahan keinginan dia tu keinginan yang baik pada kita. Jadi kita minta dengan dia. Hidayah di tangan Tuhan. Keinginan nak beri hidayah kepada kita, dia berlaku. Maka kita pun berhajat kepada dia. Ilmu, Tuhan ada ilmu. Semua benda Tuhan tahu berlaku. Benda akan datang, benda yang akan berlaku. Kita tengok secara zahir buat masa sekarang lagu ni. Dunia hok berlakunya lagu ni. Israel perang dengan Palestin perang dengan Israel. Lalu ni masuk pas Yemen, pun gapo dia, Amerika pun gapo dia. Malaysia nampak duduk saja kau gapo dia. Mandangnya dia ni. Gapo dia kau hikmah hok berlaku akan datang kita tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala telah menyebut kejadian alam ini orang Islam akan pegang akhir sekali. Perang akhir zaman maka dimenangi oleh orang Islam. Dan pada masa itulah Imam Mahdi turun. Pemuda Bani Tamim wujud. Pada masa itulah Nabi Isa turun. Pada akhir zaman pemerintahan, raja terakhir memerintah dunia adalah Nabi Isa. Agama gapo? Agama Islam. Dia akan memerintah bersama Imam Mahdi. Allah ni tak tahu lagi siapa dia pegang. Imam Mahdi tak muncul lagi. Nabi Isa tak muncul lagi. Pemuda Bani Tamim tak muncul lagi. Maka hak buat masa sekarang lagu ni lah kita tengok. Cuma Tuhan tak sewi orang Islam putus asa. Tuhan royak. Kita akhir sekali kita akan memenangi semua. Apabila Nabi Isa turun, orang Kristian beramai-ramai masuk Islam. Dah tak ada. Dah dia kata Tuhan dia sendirilah kita kata mari. Maka dia kak pakai masuk Islam ramai-ramai. Tak ada agama Kristian. Dalam hadis kata Nabi Isa akan mematahkan salib. Apa maksud patahkan salib? Tak ada lah agama Kristian. Apa pun ada salib lah. Kerana agama Kristian semua masuk Islam belaka. Tinggal agama lagi, agama Yahudi. Hal ni tak sih masuk. Pas lagu mana cara apabila tak sih masuk? Kena perang. Maka berlaku perang akhir zaman dengan Yahudi secara besar-besaran. Dan kita akan menang dalam peperangan itu. Orang Yahudi tahu tak cerita ni? Tahu. Dia yakin, ya. Tapi dalam cerita tu dia kata dia benar pula. Biasalah. Kalau tidak orang tak percaya ke agama dia, mesti kata kita benar, kita hero, kita gapo. Maka semua benda itu sudah diketahui oleh Tuhan. Maka sebab itulah manusia memerlukan Tuhan. Kerana Tuhan mengetahui segalanya apa yang akan berlaku. Kerana dialah yang mencipta segalanya. Segala yang berlaku perancangan Allah Ta'ala secara hakikinya. Maka manusia dengan kebodohan dia, dengan tidak ada ilmunya, maka dia pun berhajat kepada Tuhan ada ilmu. Si kita kalau duduk dalam satu kampung, duduk atas satu kapal, duduk atas satu kereta, perlu kepada orang ada ilmu. Kalau semua bodoh belaka tak pandai bawa kereta, nak bawa kereta mana? Selok kita.
Maka kalau seorang pandai bawa kereta, duk berajak ke orang tu, pandai tu. Naik perahu, semua tak reti belakang, bawa perahu. Cari nahas buat kerja lagu ni. Maka awak lagu mana, kena cari juga hak pandai urus perahu ni. Begitu juga kehidupan kita ini perlu berhajat kepada sesuatu yang mengetahui apa yang akan berlaku. Apa yang molek untuk dunia ni. Siapa dia? Tuhan. Tu kenapa ilmu itu diperlukan. Hayat. Kerana Tuhan tu benda hidup. Yang mau hidup juga. Apa perlu kepada Tuhan? Jodoh kau dia mau hidup. Jodoh kau dia mau hidup, benda-benda hidup. Cewa demo yak gitu juga lah. Ni selok kira tu. Tak bergerak, tak berapa. Berarti dia asalnya benda mati. Benda tidak boleh bergerak, tak boleh menapah, tak boleh berfikir, tak boleh berkecek, tak boleh gani, tak boleh semua berlaku. Tetapi ia dihidupkan oleh Tuhan. Maka kerana Tuhan lah yang menghidup, dialah yang hidup, yang sebenar, yang hakiki, maka kita ni hak benda yang mati ini berhajat kepada benda hidup. Untuk menggerakkan benda mati. Untuk menghidupkan benda mati. Untuk membuat benda mati itu boleh bergerak. Boleh menapah, boleh menyawa. Maka memerlukan benda yang sudah hidup. Kaunuhu qadiran. Keadaan Tuhan kuasa. Kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Bismillah. Bismillah dah. Lawan daripada yang mustahil 9 pula. 9 wajib, 9 pula. Jadi sifat iftikar ada 9 hak wajib, 9 hak mustahil. 9, 8. Maka jadilah 18 sifat. 9 wajib, 9 sifat iftikar. Inilah yang masuk di dalam iftikar. Sifat iftikar. Dan jika dihimpunkan pada 24 hak dulu. 24 deh. 11, 22, lepas tu capur pula 2 pula. Maka jadi 24. Maka capur pula 18. 24 capur 18. Jadilah 42. 42 akidah. Demikianlah yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah 42 akidah. 8 akidah lagi bawah Muhammad Rasulullah. 50 akidah. Iaitu tiada Tuhan yang kaya. La ilaha, tiada Tuhan. Jadi kalau orang nak kecek tajuk Tuhan, kena bahas sifat Tuhan menurut cara istighna iftikar. Baru nampak ketuhanan. Kalau bahas bab sifat 20 wujud kita bakok, ya berat sikit. Tak nampak sikit. Tapi kalau kita bahas cara susunan iftikar dengan istighna, nampak kita bahas sifat Tuhan. Sebab istighna iftikar tu nampak ketuhanan dia tu. Apa maksud Tuhan? Kita sebut dah. Benda yang tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Tak ada benda lagu ni kecuali Tuhan, nama Allah Ta'ala saja. Maka kalau kita bahas istighna iftikar, nampak bab tajuk la ilaha. Tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang lain dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah Ta'ala sahaja. Atau tiada Tuhan yang disembah. Ilah tu maksud lagu tu. Asal perkataan ilah istighna iftikar. Lepas tu ada terjemuh ilah ni yang disembah. Ma'bud. La ilaha ay la ilaha ma'bud bil haqqi. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Hak lain disembah dengan cara tipu. Dengan cara seleweng. Dengan cara penipuan. Khianat daripada makhluk. Menyatakan benda ni Tuhan. Sedangkan bukan Tuhan. Melainkan Allah Ta'ala bermula dalil yang menunjukkan atas istighna Allah daripada tiap-tiap barang yang lain dan iftikar tiap-tiap barang lain kepadanya. Firman Allah Ta'ala. Tahu mana Tuhan ada sifat istighna iftikar ni? Dalam ayat Quran sendiri sebut lagu tu. Tuhan sendiri memperkenalkan diri dia dengan sifat lagu tu.
Maka kita jangan nak kata pandai-pandai. Dak, kita ambil daripada Al-Quran. Al-Quran ni adalah perkataan Tuhan sendiri. Dia yang mengeluarkan Al-Quran ni. Maka semua maklumat dalam Al-Quran ini tepat kerana mari daripada diri dia sendiri. Bukan rekodan Nabi Muhammad, tetapi mari daripada Tuhan sendiri. Maka semua fakta, kenyataan yang disebut di dalam Al-Quran itu betul. Kerana dia mari daripada Allah Ta'ala direct. Tuhan sebut ke apa? Dalam Al-Quran kata, ni perkataan dia. Bukan perkataan Nabi Muhammad. Ucapan Tuhan ni. Apa dia tu kata? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Artinya, hei segala manusia. Bermula sekalian kamu, sekalian manusia. Salah satu daripada makhluk Tuhan. Semua makhluk Tuhan lagi tu belaka. Cuma sebab Al-Quran ni ditujukan kepada manusia. Bukan tuju kepada pokok. Bukan tuju pada lembu. Bukan tuju pada binatang. Maka kecek Tuhan tuju kepada kita. Supaya kita yang berfikir, kita yang mukallaf. Bapa Tuhan tak kata, hei segala lembu. Tak. Sebab dia bukan mukallaf. Berarti kalau dia mampu dengan tidak ada kenal Tuhan pun kalunya, maka tidak berdosa. Tetapi manusia yang diberi akal, diberi perasaan, diberi hidayah ni lah. Hidayah hawasi, hidayah tabi'i, hidayah gani ni. Maka hak ni kena Tuhan. Dia ada dosa pahala, percakapan Tuhan, khitab-khitab Tuhan tuju ke percakapan dia kepada dua makhluk. Manusia dengan jin. Tuhan kata kepada manusia, kamu berkehendak kepada Allah. Kamu fakir kepada Allah. Jelas tu? Sifat iftikar. Apakah yang menyebabkan apa yang ada pada Tuhan menyebabkan makhluk manusia kau gapo iftikar kepada dia. So, tu dalil sifat iftikar. Dan bermula Tuhan pula, dia yang maha kaya, istighna pula. Tu dalil istighna dengan iftikar. Lagi mempunyai kepujian. Ni dalil kalau orang tanya, mari mana bagi sifat Tuhan tu kepada istighna dengan iftikar. Ni ayat Quran ni lah. Tak ada pun perkataan istighna iftikar. Tu kata kalau bodoh jangan kecek. Tak kalau orang perkataan istighna. Roni tu jolo dah tu. Antumul fuqara. Fakir iftikar dah tu. Tak boleh. Penat. Ketahui olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi Rasul. Habislah cerita Tuhan. Hebat tu insya-Allah lepas dah fardu ain buat kita. Berarti bab fardu ain, bab ngaji, bab tauhid lepas dah lah. Bab ketuhanan. Okey lepas dah. Kalau kecek bab Tuhan, kalau boleh syarah sekat tu, insya-Allah kalau je kejap molek pegang dalam hati tak kesok sampai mati, syurga dah. Syurga dah. Tuhan tak nipu. Sekadar tu saja mengaji, okey alhamdulillah syurga. Tak payah kaji tinggi-tinggi, sekadar tu boleh bawa dah, boleh bawa untuk temu dengan Tuhan dah jadi dah tu. Hak ni panggil lepas fardu ain dah. Masuk pula bab ni pula, kena pelepah ni pula. Ya fardu ain ni banyak, bab Tuhan habis dah kau, habis. Bab nabi, bab malaikat, bab gapo. Bab saat ni tu kalau bab Tuhan kira habis dah, kira masuk syurga dah kalau bab Tuhan tu. Sekadar tu dulu. Bab nabi okey cek pula. Bukan kata habis dah lah tak payah mengaji. Dah ni sifat wajib Rasul pula. Kena mengaji pula bab Rasul. Kerana manusia ni dia tak buat salah semua benda. Kadang-kadang hak ni betul bab ni dia salah. Kadang-kadang betul salah. Macam-macam manusia ni. Kadang-kadang betul belakang so ya salah. Tak boleh masuk syurga juga sebab ada salah. Kadang-kadang salah belakang betul so ada juga. Jadi kadang-kadang separuh betul, separuh salah. Maka kena mengaji biar betul belakang. Fardu ain biar kena lepas belakang.
Dia kata wajib bagi Rasul dan tiap-tiap mukallaf kena kenal Rasul ni setara mana. Iaitu dengan tafsirnya 3 sifat juga. 3 sifat. Ada yang kata 4 sifat. Tu khilaf. Yang keempat tu khilaf. Ada kata sifat wajib, ada kata. Hak penting 3 ni tidak ada khilaf. Pertamanya as-siddiqu. Artinya wajib benar sekalian Rasul. Wajib benar sekalian Rasul alaihi mussalatu wassalamu. Daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada mereka itu, daripada segala perkataan. Mesti perkataan Nabi betul. Nabi kecek, hak siapa ke diri kita, hadis hak sahih lah. Kalau hak hadis hak hadis do'eh ke gapo, hadis maudhu' ke hak tu tak bukan disandar kepada Nabi lah. Maka kita tak boleh nak pegang secara yakin lah. Ni hak jelas benar hadis mutawatir ke gapo dia, hak ni jelas daripada Rasul. Tak boleh engkar. Semua tu betul. Sama ada yang kecek tajuk gapo hukum hakam ke, tajuk mengenai cerita yang telah berlaku, cerita Fir'aun. Tu bukan Nabi rekod-rekod. Cerita sedang berlaku, cerita yang akan berlaku pada hari kiamat kau gapo dia, tu semua betul berlaku. Jangan engkar, jangan rasa syok walau sedikit. Dan segala perbuatan mereka juga benar. Nabi tak pernah perbuatan lain, perkataan lain. Dan niat mereka itu dan diam mereka itu semua benar berlaku. Nabi Muhammad senyap, bukan Nabi Muhammad penakut. Tak boleh memberitahu kebenaran. Tak, senyap tu jawapan yang benar. Nabi Muhammad kecek, hak tu lah hak benar. Nabi Muhammad tegur, Nabi Muhammad tak kata gapo. Nabi Muhammad iktiraf, semua tu benar berlaku. Artinya sekalian itu muafakat bagi barang yang diketahui Allah Ta'ala. Bagi yang disurat pada Lauh Mahfuz dan bagi diri pekerjaan nafsul amrinya. Diri pekerjaannya memang hak tu lah, hak tu henaknya. Maka Nabi Muhammad memberitahu tepat-tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Lawannya al-kizbu. Nama artinya dusta mereka itu. Pelawak kohong. Kecek pelawak. Sebab itulah orang kalau nak jadi wali, jangan pelawak. Pelawak ni besar sekali masalah pelawak. Tak semaya, boleh kira lagi. Zina, boleh kira lagi. Curi, boleh kira lagi. Menipu, penat. Ada orang tanya Syekh Junaid Baghdadi. Kalau seorang itu jadi wali. Wali ni dia curi ke tak? Katanya Syekh Junaid, mungkin. Kadang-kadang wali dia curi juga dia. Cuma dia taubat lah lepas tu. Tapi dia wali lah, orang curi. Berzina, kemungkinan. Wali ni kalau dia berzina, tapi dia taubat lah. Mungkin berlaku. Menipu tak. Menipu tak boleh. Sebab nipu itu menghilangkan kejujuran kita dengan Tuhan. Manakala curi tak hilang jujur. Kadang-kadang kita terdesak menyebabkan orang itu mencuri. Terdesak menyebabkan berlaku lagu ni. Tapi jujur dia, ngaku dia kesilapan tu tetap masih ada. Maka orang yang menipu itu menafikan kejujuran. Sidqu ma'allah dipanggil. Maka apabila orang menipu, tak layak jadi tu wali. Sekalipun kita nampak nipu ya. Zina besar lagi. Kadang-kadang hak zina tu orang tu dia ada hati dengan Tuhan. Jujur dia dengan Tuhan. Tetapi kerana lemah iman dia ke apa dia zina. Kerana lemah iman dia mencuri. Tapi dia tahu benda tu salah. Dia tahu benda tu. Tapi kalau orang menipu, tak ada. Sekalipun nampak kecil, tetapi dari sudut ilmu tasawuf, menipu tu paling besar.
Kerana menghilangkan kejujuran as-sidqu tu. Sebab tu wali kutub dipanggil gelaran antara gelaran wali kutub Siddiqul Kubra. Siddiqatul Kubra. Orang yang sangat besar kejujuran dia. Tu. Tu nak jadi wali. Kalau mulut dia ajar menipu, mulut kecek karut, hak tak betul, tak ada apa. Payah nak jadi wali. Kalau buat kesalahan lain, boleh kira lagi. Kita silap, mungkin kita buah, kita gapo, tak apa lagi. Nipu, sudah. Sebab itulah Nabi kata, orang mukmin tak menipu. Curi, ya mungkin orang mukmin akan curi. Zina, ya mungkin akan berlaku ya zina kau. Tapi menipu tak orang mukmin tak. Buat salah ngaku dia. Hamba salah. Ya betul. Lepas tu dia mau zina juga. Nak kata gua anu amanya mari lemuk himan. Tu orang mukmin. Tapi kalau lipat, kalau menipu, tu bukan perangai orang mukmin. Tapi hak tu kita dah buat sekali. Hak menipu tu, hak lain zina takut lagi buat kita. Berarti bukan wali dah tentu dah buat kita ni lepak apa cerah. Tapi kita nampak nipu ni benda biasa. Zina lebih berat lagi. Bab menipu ni tak ada excuse. Tak ada kemaafan. Tak ada alasan. Manakala berzina, ada. Dapat syafaat ada. Orang berzina masuk syurga dengan sebab seekor anjing ada. Ada kesalahan lain. Tapi nipu kat aduh. Sebab tu Nabi mustahil. Nabi tu seorang Nabi boleh berlaku tipu pada dia. Tipu perbuatan dia. Dusta tu mustahil. Tipu perkataan dia. Tipu gapo dia tak mungkin berlaku. Amanah kedua, amanah artinya wajib kepercayaan sekalian Rasul. Apa maksud amanah? Artinya wajib terpelihara sekalian mereka daripada segala yang haram. Itu maksud amanah. Amanah ni seorang Nabi tak buat benda haram. Atau yang makruh, tu semua larangan. Benda haram, larangnya sungguh-sungguh. Makruh, larangnya tapi kalau buat tak dosa, tapi tak suka lah mana buat kerja lagu. Nabi tak buat benda yang dilarang, sama ada larang dalam bentuk haram ataupun makruh. Lepas tu kita baca hadis Nabi buat benda makruh. Nabi kecing belah diri, Nabi buat gini, Nabi buat gini. Hak tu atas dasar nak mengajar umat. Wajib bagi Nabi tunjuk syariat lagu mana benda-benda tu. Kalau Nabi Muhammad tak kecing belah diri, nescaya umat akan kata haram kecing sambil berdiri. Wajib kecing sambil duduk. Maka nak tunjuk benda tu makruh sahaja Nabi Muhammad buat. Kalau benda tu haram, Nabi Muhammad tak akan buat. Faham dah lah kita. Maka Nabi nisbah pada Nabi, wajib kena buat benda tu. Nisbah pada kita, makruh. Wajib. Tetapi yang haruh pun tiada jatuh pada mereka. Haruh pun tak berlaku. Nabi Muhammad tidur. Tidur ni tidak haruh. Tak, kalau Nabi Muhammad tidur, wajib. Sunat bagi dia. Sebab nak mengajar umat. Semua perbuatan Nabi atas menjalan syariat. Dia panggil. Nak mengajar syariat, maka semua tu jadi wajib. Mari ajar tu cara tidur. Hari ni ajar pula. Nak ajar kata sunat buat lagu ni semacam. Kalau Nabi tinggal semacam, Nabi betul buat, betul tak buat, orang faham, boleh tinggal, boleh gapo. Jadi syariat, semua gerak-geri Nabi itu syariat. Sama ada jatuh wajib ataupun jatuh sunat, wajib sunat. Hak tu ya perbuatan Nabi. Tak ada istilah haruh. Nabi Muhammad tidur dengan isteri. Nabi Muhammad begini apa semua. Benda tu nampak nafsu ke? Tak, nak mengajar syariat kepada umat dia juga. Melainkan dengan niat taat. Semua benda haruh tu niat taat belaka. Sekurang-kurangnya, paling kurang niat taat. Mengajar umatnya. Akal umat dia. Yalah dah tugas dia. Nabi Muhammad makan.
Maka hok dia niat hok tinggi-tinggi lagi sekira. Paling kurang darjah seorang nabi ketika buat benda haru adalah nak mengajar umat dia. Hok dia niat kerana Allah Taala, tu tinggi lagi tu bahas. Hok bahas hok paling rendah sekali, seorang nabi mesti gerak-geri dia adalah sebagai pedoman dan tunjuk ajar kepada umat dia. Lawannya khianat. Oh, khianat memang. Lah amanah lawan dia khianat. Khianat ni bahawa mengerjakan mereka nabi-nabi akal yang haram ataupun yang makruh, benda ni mustahil. Tu khianat tu nabi. Patut dia ajar benda betul, dia tunjuk pedoman kepada umat dia benda-benda khianat, benda-benda haram, benda-benda makruh. Ulama kata begitu juga seorang guru. Jangan tunjuk kepada murid dia benda-benda yang dilarang kerana dia telah mengkhianati tugas dia. Kena tunjuk benda molek. Paling kurang dia kena tunjuk benda halus saja. Benda makruh pun boleh. Benda haram. Maka lah ni guru-guru tu sudah khianat dah kepada anak murid sebelum lagi murid tu mengkhianati diri dia. Tu payah nak jadi guru. Kerana apa? Kerana tugas Nabi sudah tak ada. Nabi sudah berjaya. Dia tunjuk semua benda kepada sahabat. Sahabat tunjuk kepada tabi'in. Tabi'in tunjuk kepada tabi'in. Kita sampai sekarang pegang ulama. Ulama kena tunjuk contoh kepada umat. Masalah orang nak ikut suruh. Maka jangan tunjuk benda-benda haram. Jangan tunjuk benda-benda lagu tu. Kerana dia sebagai warasatul anbiya. Ulama itu pewaris, penerus kepada nabi-nabi. Maka apa yang dibuat oleh nabi kena beri contoh kepada ulama, buat supaya nabi juga. Barulah hidayah dan petunjuk itu milik bagi ulama, berpegang dengan ulama itu adalah kebenaran. Apabila ulama telah mengkhianati tugas dia, menunjukkan contoh-contoh yang tidak molek, maka tidak layaklah dia menyatakan sayalah penerus para nabi-nabi. Maka apabila terpecah title jawatan pewaris nabi-nabi, maka ulama tu tidak wajib kita pegang. Maka kalau kita pegang pun tak apa, tak si pegang pun tak apa, kerana dia bukan lagi penerus nabi-nabi. Kena cari ulama lain hok pegang sungguh sebagai pewaris para nabi-nabi. Lah ni zaman semakin berubah, jauh kita dengan nabi, semakin kurang pegangan kita dengan agama. Sama ada masyarakat semakin jauh, ulama pun semakin jauh dengan agama. Ulama sekarang tidaklah sama sekuat ulama dulu berpegang dengan agama. Sekalipun wali-wali masih ada, kutub-kutub masih ada, orang yang jujur dengan Tuhan masih ada, tetapi semakin jauh, semakin berkurang. Nabi kata, seafdal-afdal manusia adalah hak duduk dengan aku. Kemudian, hak lepas pada tu, kemudian lepas pada tu. Maka menunjukkan kohok kurang. Maka, pada duk tak ada langsung, bolehlah kita pegang ulama-ulama sekarang. Sekadar sesuailah dengan pengetahuan, dengan iman masyarakat sekarang. Sesuailah dengan ulama dia. Kalau ulama zaman sahabat mari duduk zaman kita, hok kuat pegang agama, duduk dengan bangsa kita, generasi kita hok jauh dengan agama, tak boleh nak ikut. Kena mari Abu Hurairah gak, mari tempat kita gak. Kita kata tak boleh ikut hamba setahun ni, tak ada nak ambak kata gila kerja lagu ni. Sebab itulah ulama tu sesuai dengan zaman dia. Hak penting sekurang-kurangnya kita duduk dengan ulama. Nak kata 100% tu tak boleh lah, payuh nak jumpa. Ketiganya tabligh, wallahu a'lam. Lama cotilah kita dia. Mujullah lagi. Kalau mati, tak ada apa.
Saleh Ustaz, setelah beberapa kali dengar kuliah Ustaz, saya jadi ragu dengan iktikad saya. Iktikad awak. Apa? Dari kecil saya difahamkan oleh ayah saya mengenai tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Saya faham yang Allah bertangan, berkaki. Dia sendiri sebut ni lah. Bukan ana ni buat kenyataan ni, soalan dia. Jadi hasil daripada dia belajar tauhid rububiyah, maka hak tergambar di hati dia, hak dia fahamnya Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Tapi bukan serupa kaki manusia lah. Dia faham kaki ni hak manusia yang ada. Mungkin serupa dengan kaki kursi. Penting jangan serupa dengan kaki manusia. Ramai pokok dia bahas, hak penting jangan serupa dengan manusia. Jadi kaki muka lain lah. Sebab tu dia kata muka kita dengan muka koala. Muka kita tak layak, muka koala tu layak kali. Dia tak serupa semua. Muka jenis spesies muka semua tak layak berlaku. Ayah saya kata Allah sebut dalam Al-Quran apa saya perlu buat sekarang. Gi belajar ilmu agama semula. Belajar semula ilmu akidah. Jangan kata semua disebut di dalam Al-Quran itu menjadi pegang bulat-bulat. Kalau tidak lah, habislah dalam Quran kata, Fir'aun kata, Ana Rabbukumul A'la. Akidah, pegang. Akulah Tuhan yang paling besar. Pegang lagu tu. Dah dalam Quran sebut kan? Dalam Quran sebut, setan sebut lagu ni. Ikut lagu, ikut sekata-kata. Ikut perkataan Tuhan. Sebab tu orang ada nama setan tu. Moci ambil apa nama setan. Dalam Quran ada sebut setan, iblis. Jolol lah. Hak ni gak sesak tu kata nak faham Al-Quran jangan ikut orang. Jangan ikut Al-Quran direct kau betul gitu. Kena cari orang hak pandai membaca Al-Quran, pandai menilai Al-Quran. Ayah saya PhD bodoh-bodoh. Sungguh. PhD ingat cerdik kau. Kalau tidak tak geger lah tempat kita PhD jadi Wahabi, PhD. Ada tu macam-macam nak sebut tu nampak. Fakta-fakta pula deh. Jadi nak kata PhD tak menunjukkan kepandaian. Lepas tu dia boleh CJ. Boleh CJ lah. CJ tak menunjukkan pandai. Jadi pandai ni suku pasar pula. Ada orang tak ada CJ tapi pandai. Jangan kata CJ tu menunjukkan pandai. Ada orang tu ada CJ tapi tak pandai. Manda-manda tu memang lah. Manda-manda. Bukan bijak buat tu. Jadi kena belajar akidah semula. Moleklah tu Hewi Hidayah dah tu. Biar ragu semula dengan pengajian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma. Jodoh tu. Lepas tu lagu mana? Kena mengaji semula. Lepas tu ayah saya ajar. Ajak ayah awak juga pergi belajar. Ajak ayah awak juga pergi belajar. Saya nak tanya. Wife saya. Wife ni bukan wifi, bukan ni wifi, maknanya isteri saya. Tak suka saya isap rokok. Lepas tu suruh makan kawan. Dah berapa kali bergaduh pasal rokok. Hari tu dia marah sangat dan siapa nak pisah kalau tak berhenti rokok. Saya pun janji dengan dia tak nak hisap dah rokok. Kalau saya hisap lagi maknanya kita pisah. Tapi lepas tu saya hisap rokok belakang-belakang dia. Apakah status hubungan saya? Adakah perjanjian saya dengan wife saya itu terpakai? Jalah. Awak telah ta'liq ke? Janji depan isteri awak. Maka awak pun sebut, awak pun ngaku, awak pernah janji tu. Berarti kalau awak buat, awak ayat dah kata akan pisah. Maka pisah. Cerah baral, pergi rokok. Isap rokok. Kalau cucuh tak isap tak apa. Cucuh buat gini, tak isap tak apa. Nampak? Kacik lajuk kan? Nak buat lagu mana? Makan tak apa lagi. Jangan isap saja. Isap saja tak benar. Tak cucuh pun kalau isap. Tak boleh. Sebab kata isap. Ya kalau buat taklik ni, ya kena jelas. Tajuk ke apa dah? Isap rokok. Okey jelas isap rokok. Beli rokok tak apa. Jual rokok tak apa. Jangan isap ya rokok. Sipir tak apa. Ya jelas. Ya tak boleh. Tak boleh.
Isap rokok tu berarti beli rokok tu. Dah. Tu ya ta'liq tu ya kena jelas. Tajuk gapo dia hak tu sahaja kita janji. Sebab tu kena pandai. Tak apa. Hamba tak beli rokok. Kita tak lolok gitu. Tak ajar tak beli rokok. Jangan beli rokok, suruh orang lain beli. Cuma isap tak apa pula. Kita ingat habis janji tak beli tu tak isap. Tak hamba tak. Hamba yang kata tak beli. Ni cara nak ajar pula selik orang. Tapi nak royak kalau janji biar jelas. Tapi kalau dia janji lagu tu dah, tak boleh lah. Jatuh tolak lah. Apa maksud pengecualian dalam talak? Al-istisna fi talak. Dan apa syarat pengecualian ni ustaz? Sudah. Gapo dia tak tahu tajuk. Hamba pun tak ingat bab tolak ni gapo dia ada istisna bab tolak. Cuma hamba seingat hamba lah. Tak reti juga ni. Istisna ni perkataan illa. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti kalau cerai, okey. Saya cerai. Tolak 3 awak kecuali 2. 3 kecuali 2. Berarti tinggal sah lagi. Sah lagu tu. Kata illa tu kecuali dia kena sambung dengan ayat. Misalnya awak ni jatuh cerai. Kecuali kena sambung lalu. Kecuali awak buat gini-gini. Tu bab istisna. Tapi kalau saya cerai awak, berhenti kat tu. Esok ke baru. Hak mari tu kecuali. Tak boleh. Kecuali ni, illa ni kena bersambung ayat. Kalau tak bersambung ayat, ya kira putus dah. Kira sah dulu dah. Tak boleh nak batal semula. Aku tu. Hak tu lah hamba ingatnya. Salah satunya, mestilah berhubung. Jangan bercerai. Jangan pisah ayat tu. Bahaya ada banyak syarat lagi lah. Bab istisna ni. Imam meninggal dunia ketika sujud. Aduh, tak ada tempat lainnya sujud. Tok Imam kalau makmum boleh kira lagi geger pasal surah ni. Siapa dia kita tahu Tok Imam ni mati pula. Bagaimana makmum nak buat supaya solat berjemaah dapat diteruskan? Apa awak tahu mana Tok Imam tu mati? Tentu dah benda ni kobahannya dah. Apa kita nak buat lagu mana? Sujud. Contohnya kita fikir cara hak berlaku lah. Cerita khayal tak selok kira masalah ni rekod belakang. Tapi kalau berlaku kan, kita sujud. Tak Imam pun sujud. Lama tunggu. Semaya iso. Pukul 10 tak bangun lagi. Sudah tak Imam. Pukul 11. Pukul 12. Sudah. Nak bel subuh tu, orang bel subuh tu tak akak kepala lagi. Sudah bel subuh. Nak akak ke mana? Bel subuh. Habis dah naik tari dah. Sudah. Zuhur. Asar. Maghrib. Dengan makmum-makmum pun mati juga. Nampak kalau lagu ni. Jadi wakil dia ni payuh berlaku. Nak buat lagu mana? Kita tak tahu. Cuma apabila lama sikit. Tok Imam makmum, Tok Imam kadang-kadang dia khusyuk sore. Sebab tu Tok Imam jangan pilih hak fana. Hak jenis majzub. Hak jenis wali. Tak usah jadi tempat Imam. Kena cari hak tok pekoh. Hak jenis lambat lagi nak majzub. Hak jenis maya tak khusyuk. Jadi Tok Imam je. Sebab kalau hak semaya khusyuk, dia seminggu setengah hidup gini. Nak kena. Nyom mari tak khabar dengan Tuhan. Sebab tu kalau hak wali-wali jadi makmum. Tak usah jadi Tok Imam. Bila lagu tu mati Tok Imam, mati Tok Imam. Pas lagu mana? Hak nombor 2 tak khusyuk. Nombor 1 Tok Imam tak khusyuk. Nombor 2 mesti kena ada nombor 2 tak khusyuk. Kena bangun tengok. Tengok Tok Imam jelas tu. X dah mata dia. Mati dah. Mati dah Tok Imam. Jelas nampak. Tapi nampak Tok Imam duk gini nampak warna. Setus sikit kaki Tok Imam. Geletek ke. Senyap Tok Imam. Ambil meceh. Senyap juga. Tak tahu tak. Mati dah tu. Bukan tidur dah tu. Kita takut Tok Imam tu fana. Nyawak tak khabar. Terbaik apa ke mana. Kalau mati terpaksa ke sore tu kena bangun. Urus ke Tok Imam. Pegang kau gapo dia kau. Cakap pakat. Allahu Akbar. Apabila sedar Tok Imam tu mati, kau pesel, kau tengok Jepun, kau tengok di Israel, pakai bangun Allahu Akbar tengok. Nak semaya terus muka mati dah. Nak cara pun nampak duk golek-molek tu, nampak senyum mati dalam Imam tu. Pakai semaya sudah jadi berimam makmum, maya, lepas tu baru urus Tok Imam. Boleh juga. Ataupun sore nak berhenti urus Tok Imam, tarik gapo di semua panggil bomba kau, teruk kau nyelo kau. Ikutlah. Apa betul? Ada sore tu urus.
Jadi terpaksa sore tu kena batal lah nak kata guana dah lah. Jangan pakat nak cuit. Orang dia cuit. Batal habis main buah ke tu. Adakah boleh angkat kepala untuk tengok email? Boleh. Jika darurat boleh angkat kepala. Yang ni kalau tak ada darurat pun boleh angkat kepala tapi tak batal lah maksud dia. Kerana kaedah dia cepat pada email 2 rukun baru batal. Kalau buat angkat kepala baru rukun, setengah rukun baru tak batal lagi. Ada berlaku kes macam ni. Pernah. Memang ada berlaku. Email yang mati tengah sujud. Email tu suka lah. Muka mati tengah sujud. Makmu pula tak suka. Basuh mati. Biawi salah kat dulu. Assalamualaikum. Mati dah. Ni nak mati ketika sujud. Pening kepala belakang. Jadi kita mati ni yang iwak nyusuh orang. Kita tak tahu nak mati lagu mana. Nyanyi kau makmu. Kau suka makmu kata. Hak sakit-sakit tu jadi tu email. Biar sehat-sehat mudah. Gitulah. Cuma boleh buat akad tak mau akad kau. Nak batas maya kau. Tu tak hukumnya boleh. Apakah yang dimaksud dengan ayat bila cari tak jumpa? Dah jumpa tak kenal. Dah kenal tak boleh buat apa-apa. Apa? Ayat dia dengar ni. Orang-orang hakikat. Tok guru, orang ulama-ulama, orang arif billah ni dia kecek sendiri. Kita dengan Tuhan. Keadaan kita dengan Tuhan. Kita bila cari tak jumpa. Ya royak. Keadaan seorang hamba cari Tuhan tak jumpa. Gi pondok tak jumpa, gi Mekah tak jumpa, kelik duk soluk dalam gua tak jumpa. Mana Tuhan? Tak jumpa cari lagi. Duk jumpa pokok, duk jumpa tak jumpa lagi. Kain jumpa tak kenal. Jumpa tak kenal pula. Jumpa dah Tuhan. Kalau dah jumpa memang tak kenal Tuhan sebenarnya. Tak boleh kenal Tuhan sebenarnya. Siapa ke kita, siapa jumpa, siapa boleh kenal Tuhan. Orang yang tak kenal Tuhan tu orang jumpa Tuhan dah tu. Kerana orang yang rasa dia boleh kenal Tuhan tu orang tak jumpa Tuhan lagi. Maknanya orang yang jumpa tu berarti dia akan tak boleh nak kenal rupanya Tuhan. Jumpa dah tu dia. Jumpa dah tu Tuhan. Tapi kalau duk rasa Tuhan lagu ni tak jumpa kat mana lagi Tuhan. Tak kenal. Apabila dah kenal tak boleh buat apa-apa. Dia kenal. Nak buat lagu mana? Nak buat mana? Jumpa Tuhan. Nak buat. Nak buat apa dia? Nak buat mana? Dia jumpa Tuhan. Nak jumpa Tuhan. Dia tahu hakikat. Dia jumpa makrifat apa dia. Nak buat mana? Kali buat apa-apa juga. Lepas tu. Tak tahu. Apa jadi mana? Nak jadi Tuhan. Kau kita nak jadi gana? Kita tak jadi hamba juga. Kena semaya juga. Kena puasa juga. Kena tutup aurat juga. Kena ngaji pada. Lepas tak boleh terkebel kau. Lepas tak boleh kau. Lepas jadi Tuhan ke mana? Lepas tu dia jumpa. Ini nak ayat lagu tu. Hak tu ni perjalanan seorang hamba. Maka pengalaman orang-orang tasawuf lagu ni. Ni antara kata-kata pok dia lah. Bila cari tak jumpa. Dia jumpa tak kenal pula. Dia kenal tak boleh buat gapo-gapo. Tu kata-kata pokok dia. Tu pengalaman orang mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Maka ada orang pengalaman lagu lain. Ya, ada orang pengalaman lain. Tetapi kebanyakannya pengalaman lebih kurang serupa. Waktu secara kasar lah. Nak syarah dalil-dalil tak boleh. Takut dia kata, kok mana ni? Ustaz, contohlah. Kalau banyak benda yang kita cakap, betul-betul jadi. Ini ayat mulut dia masing ni. Kalau dia kata, semua jadi. Macam anak sini lah. Anak kata, pergi basuh kereta. Jadi lalu. Dia kat air. Jadi, anak kata. Belok. Ini panggil koya nak jadi keramat lah tu. Apa yang saya cakap, semua jadi. Adakah itu tanda nak jadi wali? Atau permainan setan semata-mata? Hak berlaku, semua hak Tuhan berlaku. Janganlah hak benda berlaku, kita rasa hak kita. Maka hak tu setan sebenar. Lupa Tuhan di dalam perbuatan dia. Kita nak tak hujan, tak hujan. Mari kata hamba. Setan situ. Bukan kata di berlaku tak ujian kau khamak kita. Tak, khamak tidak jadi masalah.
Makhluk masing tak ada masalah. Setan tu lupa Tuhan. Sebab itulah hak bahayanya setan. Setan ni apa dia? Lupa Tuhan. Setan tu secara lah. Sekira dia. Kita tu sendiri tu setan tu. Sebab tu jangan duk rasa kata kita buat nak jadi belaka. Sini ambo boleh nak buat. Okey, tutup lampu. Ya memang kita tutup lampu. Oh jadi molek anak sebut ni. Basuh motor. Gi basuh motor. Oh jadi. Nak nasi. Oh gi nak nasi. Jadi dah anak sebut. Sekadar tu lah boleh jadi wali. Sekadar tu yang wali. Oh kalau tidak lama dah hamba jadi wali. Adakah wali tu apabila hak kita sebut tu jadi tu wali tu? Ada. Fir'aun buat apa dia ngaku dia jadi Tuhan? Bukan ngaku dia wali, ngaku dia Tuhan. Buat apa? Sungai Nil yang dia kata, mari kau ni. Sungai Nil, enggak kecil pala-pala naik semula. Sebab tu ngaku jadi Tuhan tu. Tengok. Jadi salah di gapo? Bukan di perkataan tu. Salah di lupa Tuhan tu sebenarnya. Tak usah duk cari setan lah. Dalam diri kita tu setan. Kita buat benda tu jadi setan ke benda tu jadi wali. Kalau kita tengok dengan kesedaran tu perbuatan tu wali demo. Tapi kalau demo tengok dengan perbuatan demo hingga lupa Allah Ta'ala. Setan tu. Tak syarat setan. Setan tak mari lagi. Setan seminggu lagi baru sapa. Setan dah sebenarnya. Tuan guru yang disayangi, mohon nasihat panduan bagaimana untuk hadirkan rasa atau didik hati untuk buat sesuatu semua kerana Allah. Sebab tu orang suruh zikir Allah. La ilaha illallah. Panjang. Takut mari la saja. La ilaha illallah tak ingat la saja. Kalau la ilah ingat ilah pula. Kalau Allah, dia lalu ingat dia. Allahu ngatiklah. Allahu boleh. Allahu. Allah seduk hu tu baik. Allahu. Berlatih hak tu. 99 kali sehari. 99 kali sehari. 99 kali sehari. Allahu tu solah. 99 kali Allahu 99 kali sehari. Baca hak tu. Hamba ijazah istighfar astaghfirullahalazim. Ikutlah berapa kali molek 99 kali. Astaghfirullahalazim 99. Tutup dengan wa atubu ilai astaghfirullahalazim. Kalau kita nak buat 3 kali pun kena tutup. Astaghfirullahalazim wa atubu ilai. 99 kali wa atubu ilai akhir sekali. Lepas tu Allahu 99 kali. Lepas tu selawat 7 kali. Ikutlah selawat gapo sallallahu alaihi Muhammad ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa? Gapo dia mula? Istighfar astaghfirullahalazim 99 kali, lepas tu tutup dengan wa atubu ilaih. Lepas tu Allahu 99 kali juga. Lepas tu selawat 7 kali. Ikutlah selawat gapo. Amalan nak suruh lagu tu barulah ada hati rasa ada Tuhan. Kecek pun cepat khabar. Nak terlala sikit gak teringat selalu. Siapa dia kau pihak husi kau gapo dia baca. Pihak husi diam. Adakah dia perlu sokong? Kita perlu sokong apa yang telah dilakukan oleh mereka sekarang, iaitu menghalau kapal-kapal Israel dari melalui laut Merah. Hamba nak royak lagu mana tak tahu ni percaturan politik. Lah ni baloh Yaman masuk campur di antara perang Palestin dengan Israel. Sebab Houthi ni orang Islam ni. Sekalipun dia pro Syiah lah. Kita kata Houthi ni Syiah. Tapi dia pro Syiah. Tapi dia rasa sensitif. Rasa tercabar dah. Orang Palestin kena bunuh. 70,000 orang lebih dah kena bunuh. Kita tak boleh nak tolong.
Sekadar mi doa lagu tu lah, minta dengan Tuhan supaya berlemah lembut dengan pokok dia. Manakala pihak Houthi Yaman ni berani dia. Dia sekat kapal, dia sekat kapal dia. Jadi tu salah satu pertolongan dia. Untuk menyekat Israel daripada nak bermaharaja rela. Jadi apakah kita perlu sokong? Hak tu tindakan dia, istihad dia lagu tu. Maka kalau benda tu untuk kebaikan agama, bismillah, tak ada orang rasa. Hamba rasa tak ada orang yang tak sokong, hamba rasa. Perbuatan dia lagu tu. Supaya Hamas perang juga tak ada orang tak sokong Hamas. Lagu tu. Perang dengan Israel ni, tak ada orang. Sekalipun ada dengar orang kata hamba tak sokong Hamas, hak sokong perang dengan Israel. Bukan hamba tak sokong Hamas. Tak ada orang lah ni orang tak sokong Hamas perang dengan Israel. Hak sokongnya, hak tak sokong ke apa? Ada pendapat-pendapat dia. Bukan bab tajuk perang lah. Ni perang hak jalan ambil. Ada pendapat-pendapat dia hak kita tak setuju. Tapi hak lah ni tak ada orang lah tak sokong. Semua sokong. Yalah. Gitu. Ustaz, dekat Shopee kalau kita main game. Barang pelik lah. Tak pandang pun ni. Dapat koin. Koin tu boleh digunakan masa nak beli barang. Jadi murah lah sikit sesing dua. Adakah halal koin yang dapat dari permainan game tu, Ustaz? Game disediakan untuk raih koin berbagai jenis. Ada satu tu kita teliti, kemudian kita tekan. Nanti mesin tu gerak kotak misteri. Dalam tu dah sampai syarat boleh tukar ke koin. Adakah halal, Ustaz? Tapi bayaran perlu dilakukan untuk bermain game tersebut. Tiada bayaran perlu dilakukan untuk bermain game tersebut. Dari pihak pengguna, terima kasih. Boleh ke tak? Hukum dia boleh. Misalnya hamba lah Shopee. Hamba kata siapa dia pandai main game. Hamba main game. Ikutlah main game lipat belakang misalnya. Ikutlah. Maka marilah. Tunjuk skill lipat game. Siapa dia boleh lipat 10 kali, hamba win. Coin. Win apa? Lepas tu boleh beli barang dengan hamba. Tu harus hukum dia. Macam permainan lah. Maka dia boleh coin tu dengan kemahiran dia lah. Dia main tekan kau apa ikutlah. Main game apa dia lah. Maka boleh coin tu. Maka tak ada bayaran. Tak ada, amu tak ambil picit orang. Lepas tu, awak boleh beli dengan coin tu. Boleh berapa-apa. Boleh beli dengan barang. Dengan dalam Shopee. Okey, tak ada masalah. Jelas. Tak ada istilah menyak-nyak orang. Tak ada. Tak ada istilah ambil duit orang. Tak ada. Mana ada ambil duit orang. Cuma kemahiran dia buat. Kemahiran tekan ikutlah main game. Boleh koin banyak, okey, dia mau beli, tak ada masalah. Orang awal wajib kada belajar sifat 20. Belajar kenal Tuhan. Mu nak kenal Tuhan dengan cara gapo? Bismillah. Tapi kalau cara mudah, ulama kata belajar sifat 20. Kalau nak belajar kok Quran ke Allah. Tebal weh Quran weh. Sifat 20 ni dua lah habis. Nak ngaji hak tinggi, tak payahlah ngaji hak mudah. Jadi ulama pilih cara sifat 20 paling mudah. Wajib tak ngaji sifat 20? Jika salah semua pengajian tauhid mesti kena sifat. Nak faham tu tauhid dengan sifat 20 maka wajib. Tapi kalau dengan muka lain cara ngaji ikutlah sifat 300, sifat juta kau ikut ngaji rekod tu apa? Yang penting ngaji tauhid tu penting. Bukan ngaji sifat 20, ngaji tauhid tu penting. Tak? Wajib ngaji tauhid, fiqh, tasawuf. Tu wajib. Bukan sifat 20 ngaji semaya dah tauhid, fiqh, tasawuf. Nampak? Tuan guru nak tanya, adakah doa hak kita baca untuk kedua ibu bapa kita lepas semaya tu siapa juga ke kotuk nenek kita? Sebut dak tok nenek. Ya Allah tu aku apalah mak ayah hamba. Batuk nenek kita tengok. Ayatlah kepada keturunan hamba. Kabilah hamba, cekwa hamba, nyi hamba, oneng-oneng mana apa nama rima ke keteluluh. Keturunan hamba, dewa senggara api. Keturunan Fir'aun. Tak ada apalah. Pada Fir'aun punya keturunan dia. Ikutlah keturunan doa belaka tak ada masalah. Kena doa lah. Sebab setiap amalan ibadat kena niat. Tak boleh kita pakai buat kata ya siapa tu. Jangan. Innamal a'malu binniyat, semua amalan. Nak siapa ke pahala kau gapo mesti dengan niat. Mesti kena hadis sebut kau gapo di atas sekurang-kurang niat dalam hati.
Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa aku. Maknanya kedua ibu bapa aku ni kedua bapa. Masuk ke lagu tu. Tak apa juga. Tapi yang penting kena niat lah. Jangan buat kata. Cakap tak faham. Nama. Oh, debat dengan malaikat pula. Malaikat kata mu doa kepada mak ayahmu ya. Tak ada. Oh. Mu ni malaikat tu payuh aku suruh mengaji kan. Tolong tu maksud. Jadi jangan nak debat lagu tu. Jadi kena jelas dah. Benda tu biar jelas. Sekiranya kita menazar, kalau dapat sesuatu hajat, kita nak selawat 5,000 kali. Jangan selawat nazar berat-berat tak boleh nak buat. Tetapi bila makbul hajat tu, kita buat selawat lebih daripada 5,000 kali. Naik seh punya. Adakah boleh lagu tu? Boleh dah lebih pada hak tu. Maknanya hak wajibnya paling kurang 5,000 kali. Hak lebih tu tak apalah, rezeki lah. Ana ada minta ijazah serbai dengan ustaz di Hulu Langat hari tu. Mohon maaf kalau ana ada terkurang adab dengan ustaz. Ana tak berniat nak ganggu masa ustaz. Terima kasih ustaz. Moga jadi boleh hukum dia. Tak ada masalah. Ustaz, makrifat tu apa? Macam mana? Makrifat tu apa? Macam mana? Makrifat ni maknanya seorang hamba mengetahui benda yang sebenarnya. Seorang hamba memahami, merasai, mengetahui, meyakini benda yang sebenarnya. Tu. Berubah tak berubah? Dia semaya tetap semaya. Dia kaki lipat tetap lipat. Apa dia. Tapi dalam hati dia tu. Gini cerita sebenarnya. Okey, makrifat. Macam mana? Awak kena makrifat. Tak boleh diberitahu. Masing-masinglah rasa makrifat itu. Seperti seorang merasai satu makanan. Tomie. Ana ajak sayang ana 2-3 orang. Ana pun main tomie. Tomie. Sudah merasai hakikat tomie rasa. Tomie. Sayang ana pun rasa. Tomie lagu ni. 3 orang rasa. Benda yang sama. Tapi rasa dia lain-lain. Kerana kadang-kadang hak tu kekoh lado. Gelepar rasa. Bahaya lado pun. Tomie ni padah basuh. Padah kan. Hak ni kekoh air. Tomie lagu ni. Lembut lagu ni. Hak ni kekoh sudu. Sudu dah dia tu. Sebab apa kau lagu tu. Jadi makrifat pengalaman ni bermacam-macam rasa. Sebab tu makrifat ni dia ada martabat dia pula. Naik. Hakul yakin, kamalul yakin. Naik. Benda tu lah ya. Tomie tu. Tajuk tomie tu ya. Duk makan, duk kecak esok lah. Esok kecak. 3 kali rasa hari ni. 3 kali rasa lain. 4 kali rasa ini. Esok lagu lain pula rasa. Nabi Muhammad makrifat tiap-tiap masa, tiap detik. Tak. Berapa kali dia kecak lah sehari. Tak. Esok lo tak. Lagu mana tak tahu. Bukan kata nak kekoh lado mula-mula. Apa kita ya sebelah kekoh sudu, kekoh gabul dia. Nabi Muhammad tu hot tomie hot sedap sekali dah rasa. Tuhan ni tidak terhingga. Kehebatan dia. Apabila nak mencapai benda yang tidak terhingga, tak terhingga jugalah rasa dia. Tak. Mungkin Nabi Muhammad naik martabat semacam. Apa maksud naik martabat? Naik makrifat dia. Apabila naik makrifat tu? Lagu mana? Pak kita. Hamba rasa berlaku. Rasa ke apa? Selipar jepun. Tukar dengan tomie yang selipar jepun. Tu makrifat lagu tanya. Tak ingin tanya macam mana. Sebab kalau jumpa 1,000 orang arif billah, 1,000 rasa. 1,000 rasa. 15,000 orang. Kadang-kadang hari ni kecek lagu ni, esok kecek lagu lain pula. Lagu mana? Ya rasa dia tu. Tu makrifat. Pas tanya macam mana? Payuh anak nak cerita lagu mana. Supaya anak minum pakai tomie. Tiba-tiba rasa lagu mana tomie ustaz? Anak nak jawab kan? Dia rasa kan macam pedah-pedah pun ada. Lepas tu dia masai-masai. Supaya cukup. Tak cukup. Lagu mana nak ya ada gula. Macam campur gula. Lepas tu dia rasa air-air. Lepas rasa supaya nak sepak kat orang. Gitu. Jadi payah nak kecek. Nak hurah tu payah. Jadi macam mana ni tak boleh. Dia kena demo rasa sendiri.
Pengalaman bukan benda ini habuai telinga dan kata-kata. Makrifat ni bukan bidai dia, permainan, perbahasa, kata-kata. Mari sejuta ulama pun tak boleh bahas bab makrifat kerana dia bukan perkataan, dia adalah rasa. Dan dia adalah hakikat. Tak boleh nak sebut. Pengalaman orang. Demo kena susuk dia tu tak boleh ayat pengalaman tu. Demo biasa pergi Kelantan. Kita ayat Kelantan dengan mana? Oh, Kelantan ni biasa ya banyak pokoknya. Pokoknya kau Kelantan bukan. Oh, ya ada pasir. Oh, apa ada pasir kau? Tak boleh nak royak. Oh, tu benda zahir. Pengalaman baik lagi. Mohon hurah secara ringkas berkenaan nikah. Tak berapa nak faham mana ni, terima kasih. Allah kena pergi cari kuliah hamba dah. Kok bukan bahas bab nekam ni. Bukan ni kilometer ni, nakam ni. Bab wahdaniyah. Kamu fasih, kamu tasih, kamu apa dia dah lah tengoklah. Hamba nak ulai pula ya serah jadi aku jadi panjang pula. Ustaz kalau duduk dalam hutan, tak ada makan ni. Tapi ada pohon kayu je boleh makan. Ada makan ni juga tu. Tapi makan daun kayu tak kenyang. Tak kenyang manalah. Tak ada tenaga. Jadi kira darurat juga kau boleh makan babi. Kacik nak makan babi dah tu. Jangan reka masalah gak. Apa kita ya kalau saya duduk dalam hutan. Tetapi ada kedai McDonald. Apa tak sebut lagu tu? Apa tiba-tiba dalam hutan mesti tak ada makanan? Apa jadi andaya gitu selalu? Apa kita reka jadi masalah? Jangan timbul ke masalah gak. Jangan reka gak masalah. Kalau boleh cerita masalah soalan ni, hak ada jawapan lalu. Saya sesat dalam hotel tapi takdirnya jumpa sebungkus plastik dengan nasi goreng ke apa dia. Apa tiba-tiba tak ada makan ni, berok nak pergi makan babi dah. Tengok pasal soalan tu mikir tahap tu. Tengok. Kalau tok pekoh ni kalau mikir lagu ni, ni getih ni mikir ni getih lakon. Berarti lakoh tu sesak makan babi lalu. Mikir lalu babi. Itik ada dalam tu. Ayah bapa, ayah hutan, kijeng, macam-macam lagi. Lagi landuk, lagi apa. Nak keliuk kacik babi, ya jelas kata. Kacik babi. Okey. Jadi soalan ni, kalau Tok Pekoh ni, yang jekoh di Tok Pekoh ni. Kalau Tok Rajilah luput tapuh kat soalan lagu ni, jekoh dia. Dah lah reko nak kacik nak makan babi dah. Tak ada apa dia. Lepas tu, babi pula ada orang sembelih dah. Siap pun dalam bekah apa semua. Siap ngambil lagi ramai apa semua. Kenapa nak kacik nak makan babi lah tu kata. Jangan andai benda lagu tu kak. Kau kena duduk di pada pasir dulu baru darurat. Minat mana awak suasana darurat. Nak suruh dia boleh makan babi. Nak ajak. Boleh. Awak nak ngata boleh makan babi. Nak minat benar. Benda-benda ni sungguh. Tu panggil kalau kata kacik babi aku makan orang. So lagi kalau kita tak si makan juga babi. Lepas tu mati, lapar. Kira guana berdosa kata. Gini, apabila darurat harus makan babi. Harus makan babi. Ada kata wajib makan babi. Wajib makan babi kerana syariat ni dia ada tengok. Nak jaga agama setara mana. Pertama jaga agama. Kedua jaga nyawa. Ada kata kalau canggih nyawa dengan agama, wajib kena jaga agama lagi. Agama kata babi haram. Nyawa kita kalau tak makan babi mati. Dahulu ke agama dulu. Tak usah makan babi, mati. Apa kata ni? Ada kata tak kena jaga nyawa juga. Sebab haram ni haram ketika tidak darurat. Kalau darurat benda tu jadi harus dah. Maka tak ada istilah kita lawan agama untuk jaga diri kita. Wajib pula makan pula. Cuma Tuhan tahu. Kita kacik babi kau kita terpaksa. Kalau terpaksa makan, ni nak celoh wak kicap gapo dia, nawak semelih gapo dia apa cari hok tulis musik ke gapo hok atas belakang gapo panggai gapo. Wak nasi lemuk gapo dia makan. Kalau tu nampak sangat kacik nak makan, ni makan sekadar untuk tu. Makan metoh kau, makan gapo dia ikut. Hak penting supaya kita tidak mati. Tuhan nak ajar supaya jangan lawan dia. Kalau dia kata jangan, jangan. Kalau dia kata boleh, boleh. Jadi perbuatan kita kalau ikut Tuhan tak dosa lalu. Ada orang makan babi, dosa. Ada orang makan babi tak dosa. Sebab apa? Sebab dua keadaan ni kalau ikut Tuhan tak dosa. Makan kerana Tuhan,
tinggal tak makan kerana Tuhan. Nak suruh gitu ya sebenarnya syariat nak suruh gitu dengan kata tu ya. Pas kalau mati pun tak ada masalah. Benda khilaf dari kaedah usul fiqh qawaid fiqh kata lagu tu. Ada orang dahulu ke ni, ada orang dahulu ke ni, tak ada masalah apa. Ada kata harus saja. Maknanya kalau kita makan babi masa tu tak dosa. Kalau kita tak makan. Tak apa, mati nak kata mana. Kerana tak syarat makan babi hidup, kadang makan babi mati pula. Tak makan babi pula hidup. Jadi gapo dia sebenarnya? Bukan dia makan babi, ada orang tengok perintah Tuhan lebih besar lagi, ada orang tengok nak jaga adat lagi. Macam-macam lah perbahasa ulama-ulama usul fiqh qawaid fiqh. Boleh kalau nak pergi nada kitab hidayah tu sebiar. Ni dah ni ke dalam. Apa nak perginya? Sini kita buka untuk orang awal hari Ahad malam Senin, pagi Jumaat dan Rabu malam Khamis sahaja. 3 masa tu saja untuk orang awam. Manakala waktu lain, waktu sepak tu kita buat speak. Kalau tepat speak jadi tak sesuai mari ramai. Gitulah. Wallahu a'lam al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.